Assalamualaikum semua. Kami daripada kumpulan F7 akan membentangkan serba sedikit tentang perbezaan makanan tradisional mengikut kaum di Malaysia. Saya akan menerangkan tentang pengenalan perbezaan makanan tradisional mengikut kaum di Malaysia. Seperti yang kita dapat lihat kat sini ada gambar dimsum, itu makanan tradisional bagi kaum Cina, tosai, makanan tradisional bagi kaum India, dan nasi lemak ialah makanan tradisional bagi kaum Melayu. Makanan tradisional merupakan makanan dan minuman yang biasa dimakan oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Seperti yang kita tahu, negara kita mempunyai pelbagai jenis kaum. Makanan tradisional ini juga adalah berbeza mengikut jenis kaum. Seterusnya, penyediaan makanan dan menu penyediaan bagi makanan tradisional itu juga merupakan warisan yang diturunkan dari satu generasi kepada satu generasi yang terdiri daripada pelbagai kaum di Malaysia. Jadi, dengan adanya masyarakat pelbagai kaum di negara kita, semua masyarakat Malaysia dapat mengenal, merasai dan mengetahui lebih mendalam tentang makanan tradisional dari semua jenis kaum. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk memperkenalkan makanan-makanan tradisional. Seperti memperkenalkan makanan tradisional di rancangan televisyen atau di jamuan hari raya seperti open house. Walaupun demikian, terdapat juga beberapa cabaran dalam memperkenalkan makanan tradisional ini. Hal ini kerana ciri-ciri makanan tradisional bagi setiap kaum adalah berbeza. Kesimpulannya, makanan-makanan tradisional yang ada di Malaysia ini dapat juga membantu rakyat Malaysia bersatu padu dan dapat mengeratkan hubungan. Seterusnya, kita akan lihat jenis-jenis makanan tradisional mengikut kaum di Malaysia. Kita akan mulakan dengan makanan kaum Melayu. Yang pertama ialah nasi lemak. Mesti semua orang pernah rasa nasi lemak kan? Nasi lemak ialah makanan paling popular dalam masyarakat Melayu. Hidangan ini dimasak dengan mencampurkan santan ke dalam beras. Nasi lemak ini biasanya akan dihidangkan bersama sambal, telur, ikan bilis, kacang dan juga timun. Makanan kedua ialah lemping. Lemping merupakan makanan yang sangat terkenal pada zaman dahulu. Ia biasanya akan dihidangkan pada waktu sarapan pagi dan juga petang. Lemping biasanya dimakan dengan kuah kari ataupun sambal. Namun, terdapat juga jenis lemping yang dihidangkan bersama kelapa dan pisang. Makanan tradisional ketiga ialah ketupat. Ingat ketupat mesti ingat raya kan? Ketupat dibuat menggunakan daun kelapa atau daun palas yang dianyam sebagai pembungkus. Beras ataupun beras pulut akan dimasukkan ke dalam daun yang telah dianyam tadi. Kemudian, ia akan direbus sebelum dihidangkan bersama rendang. Makanan seterusnya ni pun makanan wajib pada hari raya tau. Lemang disediakan menggunakan beras pulut yang dicampur dengan santan. Ia kemudiannya akan dibakar di dalam ruas buluh yang telah dilapik dengan daun pisang. Ia biasanya dimakan dengan rendang, di mana rendang dibuat menggunakan daging lembu sebagai bahan utamanya. Akhir sekali ialah sambal belacan. Ia merupakan makanan wajib bagi setengah masyarakat Malaysia. Tak lengkap rasanya kalau makan tak ada sambal belacan. Ia biasanya akan dicicah dengan ulam untuk melengkapkan lagi hidangan. Seterusnya, jenis-jenis makanan tradisional bagi kaum Cina di Malaysia. Yang pertama, kuih bulan. Kuih bulan biasanya boleh didapati menjelang musim perayaan pertengahan musim luruh atau Tahun Baru Cina. Ia mempunyai rasa yang manis serta boleh dimakan begitu sahaja. Kuih ini berbentuk bulat dan juga segi empat yang terdiri dari kuning telur itik masin serta bahan-bahan lain. Selain itu, kuih bulan mempunyai inti yang pelbagai di sebelah dalamnya. Intinya terdiri dari pes biji teratai, kacang merah, walnut, bijan, badam, benih labu dan biji tembikai. Terdapat juga inti lain seperti keladi, pandan dan juga durian selari dengan perubahan zaman.
Dahulunya, banyak cerita mitos tentang kuih ini. Masyarakat Cina akan memakan kuih ini bagi memperingati sejarah seorang isteri raja yang telah berkorban demi rakyatnya. Kedua, char kway teow. Sering sahaja kita melihat char kway teow dijual di mana-mana sahaja. Namun, sebenarnya, char kway teow ini merupakan antara makanan tradisional Cina selama ini. Char kway teow yang merupakan mi beras, biasanya dimasak bersama kerang, udang dan juga telur. Ia sejak dahulu lagi telah dijual oleh golongan para petani dan nelayan untuk mendapatkan pendapatan. Disebabkan char kway teow ini kaya dengan sumber protein, fiber dan zat lain, maka tidak hairanlah para buruh dahulu gemar menikmatinya kerana ia memberikan sumber tenaga untuk bekerja. Kehadiran tauge serta sayur lain dalam hidangan ini menambahkan lagi rasa char kway teow supaya ia lebih enak dan sedap dimakan. Ketiga, kuih bakul. Jika masyarakat Melayu popular dengan dodol, kaum Cina pula tidak ketinggalan dengan kuih bakul. Kuih ini seakan-akan dodol, namun lebih kenyal berbanding dodol. Kuih bakul juga turut dikenali dengan nama Nian Gao. Proses membuat kuih bakul ini mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Ia hanya boleh disiapkan dalam tempoh 3 hari. Berdasarkan sejarah, kuih ini dibuat khas untuk diberikan kepada Tuhan Dapur, supaya ia tidak melaporkan perkara yang tidak baik kepada Maharaja di syurga. Kuih ini juga membawa simbol tinggi, iaitu semakin tahun semakin tinggi, yang bermaksud semakin masa berlalu, semakin majulah mereka ke hadapan. Kuih ini juga sering dimakan dengan pelbagai cara, iaitu dimakan bersama isi kelapa, digoreng dengan ubi keladi atau ubi keledek dan boleh dimakan begitu sahaja. Keempat, yisang. Yisang atau juga dikenali dengan nama yusheng adalah makanan yang terdiri dari aneka salad dan ikan. Campuran kesemua bahan ini menjadikan hidangan ini berwarna-warni dan sangat menarik. Hidangan ini biasanya dihidangkan menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Ia adalah lambang kemakmuran, kemewahan dan juga kekayaan. Masyarakat Cina mempercayai bahawa ikan adalah pembawa rezeki dan hidangan yisang telah wujud sejak dinasti Song lagi. Ia merupakan masakan yang akan dihidangkan sempena upacara keagamaan. Yisang diperbuat daripada potongan ikan, terutamanya ikan salmon segar, kacang tanah, cili, lobak putih, lobak merah, halia, daun limau purut, daun parsley Cina, biji-bijian bakar dan udang kering goreng. Kuahnya atau penambah rasanya pula diperbuat daripada sos plum. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, masyarakat Cina akan memasak makanan tradisional ini. Semasa hendak menikmatinya, yisang akan digaulkan dengan mengangkatnya tinggi menggunakan kayu penyepit sambil melaungkan lohei beramai-ramai. Semakin tinggi melambungnya, ia membawa maksud rezeki mereka akan semakin mewah. 5. Dumpling atau jiaozi. Dumpling merupakan masakan tradisional Cina yang berkhasiat. Ini kerana ia dimasak secara rebus pada suhu yang perlahan berbanding memasak lauk-lauk yang lain. Selain direbus, ia juga boleh dimasak dengan cara seperti digoreng dan dikukus. Makanan tradisional Cina ini juga membawa maksud duit datang kerana bentuknya seakan-akan sejenis wang buatan Cina, iaitu emas atau perak pada zaman dahulu atau lebih disebut yuan bao. Pada zaman dahulu, dumpling menjadi seperti ubat di mana mereka yang dijangkiti pelbagai penyakit akan diberi dumpling. Ia sangat berkesan untuk menyembuhkan penyakit kerana intinya mengandungi pelbagai herba-herba yang berkhasiat. Jadi, mari kita lihat makanan tradisional masyarakat India. Maruku, selain nama Maruku, ia turut dikenali dengan nama chakli dan chakri. Bahan utama untuk menghasilkan kuih ini adalah kacang dao, tepung kacang tosai dan tepung beras. Maruku biasanya berbentuk bulatan atau berbentuk halus. Ia dibuat menggunakan acuan khas dengan menekan tepung yang telah diuli atau cara pemutaran. Tosai. Ada juga yang menggelarnya dosai, dosai, dus, dosha, tosai atau juga cakuli. Pelbagai pilihan tosai yang boleh dicuba seperti tosai telur, tosai cili, tosai bawang, tosai rawa, tosai ri dan sebagainya. Bahan untuk membuat hidangan tosai ini juga mudah dan boleh dilakukan sendiri di rumah dengan hanya menggunakan nasi sejuk, air, tepung, telur, sedikit serbuk penaik dan garam. Idli. Ia mempunyai pelbagai jenis seperti sana, rif atau sambal idli.
Idili boleh dimakan semasa sarapan pagi maupun sebagai makan petang. Bahan utama untuk menghasilkan idili ini adalah Vietnam munggo dan juga nasi. Ia juga dipanggil kuih beras kukus di kalangan orang Melayu di Malaysia. Bentuk fizikal seperti kek kecil yang tidak tebal, ia tidak manis dan ia bukan putu piring. Walaupun menggunakan beras sebagai bahan asas. Jadi, mari kita lihat kuih vadai. Ia mempunyai dua versi, iaitu parpu vadai atau uluntu vadai. Parpu vadai biasanya diperbuat daripada kacang dal, irisan cili hijau, daun kari serta bawang merah. Buat yang menggemari pedas, boleh tambahkan cili yang lebih pada acuan sebelum menggorengnya. Uluntu vadai pula diperbuat daripada tepung beras dan berbentuk roda dan berlubang di tengah. Uluntu vadai biasanya dimakan sekali dengan chutney. Akhir sekali, ayam tanduri. Digelar ayam tanduri kerana proses memasaknya yang bernama tanduri. Sebelum ayam dipanggang di dalam oven, ia akan diperap terdahulu dengan rempah ratus yang telah dihaskan. Ia kemudiannya dipanggang dengan suhu yang sangat tinggi sehingga mencapai 300 darjah Celsius. Bahan-bahan yang digunakan sebagai perapan adalah minyak mustard, garam masala, garam yogurt, serbuk ketumbar, serbuk cili, serbuk jintan serta rempah khas India. Mari kita teruskan dengan penerimaan makanan tradisional terhadap kaum lain di Malaysia. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India telah hidup bersama sejak sebelum merdeka lagi saling mempengaruhi satu sama lain dan menghasilkan gabungan budaya makanan yang unik. Keharmonian dalam masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum ini merupakan tunjang kepada penerimaan makanan tradisional yang berlainan jenis terhadap kaum lain di negara kita. Mempunyai makanan tradisional yang berlainan oleh setiap kaum di Malaysia ini merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Di sini saya akan tunjukkan contoh makanan tradisional oleh kaum-kaum di Malaysia dan diterima oleh kaum lain di negara kita. Mari kita mulakan dengan kaum Melayu yang mempunyai kumpulan etnik yang terbesar di Malaysia telah banyak memperkenalkan makanan tradisional yang disukai dan diterima oleh kaum lain. Salah satu makanan tradisional Melayu ialah nasi lemak yang biasanya dihidangkan sebagai sarapan pagi. Walau bagaimanapun, nasi lemak ini juga bukan sahaja dibuat sebagai sarapan pagi, malah menjadi menu utama makan tengah hari, makan tengah malam oleh kaum lain seperti China dan India. Selain itu, ramai juga kaum Cina yang mengusahakan perniagaan nasi lemak kerana mempunyai permintaan yang sangat luas dan dalam kalangan masyarakat kita. Nasi yang dimasak menggunakan santan, ditambahkan lagi dengan daun pandan bagi menambahkan aromanya, disajikan dengan ayam goreng berempah serta mempunyai sambal yang ditumis dengan sempurna, melahirkan makanan tradisional yang diterima oleh kaum lain di negara kita. Di samping itu, makanan kaum India yang sentiasa menggunakan pelbagai rempah ratus sangat disukai oleh kaum lain di negara kita. Hampir setiap hari kita akan disajikan dengan makanan kaum India seperti kari, roti canai, capati dan ayam tanduri. Roti canai dan capati adalah setaraf dengan nasi lemak yang diminati oleh sebilangan besar rakyat Malaysia. Capati mempunyai khasiat yang diterima oleh orang ramai kerana diolah dengan kandung tulen, merupakan makanan yang sesuai dihidangkan kepada orang yang mempunyai penyakit kencing manis dan darah tinggi. Roti canai dan capati yang sangat mudah untuk disediakan akan bertambah sedap apabila disajikan dengan kari, sambal atau kuah dal. Kedai mamak sentiasa mempunyai pelanggan yang ramai kerana mempunyai pelbagai makanan yang menepati cita rasa masyarakat kita. Seterusnya, kaum Cina juga banyak mempengaruhi budaya makanan kaum lain. Hal ini dikatakan demikian kerana bahan utama masakan Cina yang mempunyai soya, cendawan, biji-bijian serta rempah ratus seperti ketumbar, kayu manis dan jintan sering digunakan dalam masakan kaum di negara kita. Makanan Cina seperti char kway teow dan dimsum sangat digemari oleh kaum Melayu. Malah kita sendiri dapat lihat kebanyakan restoran Melayu menjual dan menghidangkan char kway teow kerana terdapat permintaan yang banyak dan disukai oleh orang ramai. Tambahan pula, kuih kapit yang merupakan makanan daripada peranakan Cina di Melaka digemari masyarakat berbilangkau. Bila tibanya Syawal, kita akan pasti dapat melihat kuih kapit berada di atas meja dan dihidangkan kepada tetamu yang hadir bagi menyambut hari raya. Sudah terang lagi bersuluh bahawa setiap kaum mempengaruhi budaya makanan kita di negara ini. Malaysia mempunyai aneka makanan yang unik telah menyebabkan sebagian besar kaum-kaum di negara kita menerima setiap keunikan makanan tradisional yang ada. Seterusnya adalah cara-cara untuk memperkenalkan makanan tradisional kaum di Malaysia kepada orang lain. Kepelbagaian penduduk di Malaysia telah menghasilkan gabungan budaya Malaysia yang sangat unik. Setiap kaum di Malaysia mempunyai makanan tradisional masing-masing.
penyatuan pelbagai hidangan ini telah menjadi salah satu faktor menarik yang menarik minat pelancong untuk datang ke Malaysia. Namun, sejak kebelakangan ini, makanan tradisional semakin tersisih di telan dek zaman. Tumpuan yang diberikan kepada makanan moden menjadi faktor makanan tradisional dilupakan. Oleh itu, setiap pihak perlu bertanggungjawab untuk mempromosikan makanan tradisional di Malaysia. Pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mempromosikan makanan tradisional adalah pihak kerajaan, pihak media massa dan pihak individu. Yang pertama, pihak kerajaan. Pihak kerajaan tidak kira di peringkat persekutuan maupun negeri perlu melakukan inisiatif untuk mempromosikan makanan tradisional kepada orang lain. Antara langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan ialah mempromosikan makanan tradisional melalui kempen dan festival. Sebagai contoh, Kementerian Kebudayaan telah menganjurkan festival makanan tradisional dengan kerjasama dari Fama, sekaligus dapat mempromosikan makanan tradisional di Malaysia. Seterusnya, pihak kedua yang bertanggungjawab untuk mempromosikan makanan tradisional kepada orang lain ialah media massa. Peranan media massa dalam memperkenal makanan tradisional kepada umum amat penting. Selari dengan kepesatan arus pemodenan, peranan media massa dalam usaha mengekalkan warisan makanan tradisional adalah sangat penting. Sebagai contoh, pihak media Prima seringkali membuat liputan untuk program Majalah 3 untuk mempromosikan pengusaha makanan tradisional. Rancangan tersebut boleh menjadi pendedahan yang paling efektif untuk makanan tradisional kepada umum. Rakyat akan sentiasa disajikan dengan maklumat-maklumat terkini tentang makanan tradisional di Malaysia. Akhir sekali, pihak yang bertanggungjawab untuk memperkenalkan makanan tradisional kepada orang lain ialah rakyat itu sendiri. Sebagai rakyat ataupun individu, kita perlulah menyokong industri makanan tradisional agar dapat bertanding dengan barisan makanan-makanan moden yang lain. Kita seharusnya bangga dengan makanan tradisional di Malaysia kerana perkara itu yang menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Sebagai contoh, pada setiap hari perayaan, semua rakyat di Malaysia tidak kira bangsa akan membeli atau menyokong makanan tradisional kaum lain. Perkara ini dapat meningkatkan ekonomi negara dalam industri makanan sekaligus membantu memperkenalkannya di peringkat antarabangsa. Oleh itu, setiap rakyat perlulah memberikan komitmen dalam usaha memartabatkan lagi industri makanan tradisional di negara kita. Selain itu, individu juga bertanggungjawab untuk mengajar generasi baru untuk mengekalkan makanan tradisi kepada generasi baru sejak dari kecil lagi. Seterusnya, kepentingan untuk memperkenalkan makanan tradisional kaum di Malaysia kepada orang lain. Yang pertama, ianya dapat membantu dalam memajukan industri pelancongan di mana ianya dapat dijadikan sebagai satu tarikan yang unik dan juga meningkatkan kadar pelancongan di Malaysia secara tidak langsung, meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Yang kedua, mengembangkan industri makanan di mana ianya mewujudkan peluang pekerjaan. Di samping itu, membantu usahawan kecil untuk mengembangkan perusahaan mereka. Di samping itu, meningkatkan kadar ekspor makanan ke luar negara. Yang ketiga, melahirkan modal insan yang patriotik di mana mempertabatkan makanan tradisional, mengekalkan adat warisan dan juga mengeratkan hubungan antara kaum. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur dan prasarana di mana pembangunan kawasan kecil dan pendalaman dan juga penambahbaikan kemudahan awam. Di samping itu, ianya dapat membantu meningkatkan kuasa membeli pengguna. Seterusnya ialah cabaran memperkenalkan makanan tradisional kaum di Malaysia kepada orang lain. Makanan tradisional di Malaysia sangat unik kerana ianya datang daripada pelbagai kaum yang ada di Malaysia seperti Melayu, Cina dan India. Namun begitu, dalam usaha untuk memperkenalkan makanan tradisional ini kepada orang luar, terdapat beberapa cabaran yang perlu dilalui atau ditempuh. Cabaran yang pertama ialah mentaliti masyarakat Malaysia. Kaum-kaum di Malaysia sangat mencintai makanan tradisional mereka sendiri. Namun, mereka lebih mengagung-agungkan makanan luar yang bukan berasal daripada kaum-kaum yang ada di Malaysia. Mereka terlalu memandang tinggi kepada makanan luar dan juga memandang rendah terhadap makanan tradisional kaum-kaum di Malaysia. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia terlalu memuji keenakan chicken chop iaitu makanan dari barat berbanding makanan sendiri.
Hal ini menyebabkan makanan kita kurang dipandang oleh orang luar kerana kita sendiri memandang remeh terhadap makanan tradisional kita. Cabaran yang kedua ialah peningkatan restoran makanan segera. Pada hari ini kita dapat lihat di Malaysia terdapat terlalu banyak restoran makanan segera yang telah dibuka. Restoran-restoran ini telah mengambil alih peranan makanan tradisional kaum-kaum di Malaysia. Masyarakat Malaysia lebih cenderung untuk makan di restoran segera berbanding makan di warung-warung tradisional kaum-kaum di Malaysia. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia lebih suka makan di McDonald atau KFC berbanding warung-warung. Perkara ini telah mempengaruhi pelancong asing untuk makan di restoran segera kerana mereka melihat masyarakat Malaysia sendiri gemar untuk makan di situ. Akibatnya, makanan tradisional kaum-kaum di Malaysia gagal untuk diperkenalkan kepada pelancong asing dan orang luar. Cabaran yang terakhir ialah kurangnya pendedahan tentang makanan tradisional. Seperti yang kita tahu, generasi baru merupakan penyumbang kepada warisan negara. Generasi muda pada hari ini kurang didedahkan kepada makanan-makanan tradisional kaum di Malaysia. Ada di antara mereka yang tidak pernah merasa atau bahkan mendengar tentang sesetengah makanan tradisional. Ini menyukarkan kita untuk memperkenalkan makanan tradisional kaum-kaum di Malaysia kerana bagaimana hendak mempromosi makanan kita jika kita sendiri tidak tahu tentang makanan tersebut. Akhir sekali, Malaysia sangat kaya dengan makanan tradisional yang diwarisi turun-temurun oleh setiap kaum. Memperkenalkan makanan tradisi masyarakat Malaysia adalah tanggungjawab semua, iaitu rakyat Malaysia itu sendiri, tidak mengira umur, bangsa maupun agama. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu cakna akan hal ini dan cuba untuk mempromosikan makanan tradisi kita di peringkat yang lebih tinggi.